Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tajuk kita pada hari ini ialah mengenai peranan non-governmental organisation ataupun lebih dikenali sebagai NGO berkaitan dalam aktiviti kesepaduan nasional. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama sekali ialah saya Muhammad Faiz Izzuddin bin Zakaria. Kedua ialah Muhammad Haiman Hafizi bin Azizul Jabbar. Ketiga ialah Armin Farhan bin Azhar. Dan akhir sekali ialah Muhammad Iqbal bin Muhammad Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Hafizi akan memulakan penerangan dengan menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam kajian ini. Pertama sekali adalah pengenalan, kedua adalah objektif kajian, ketiga adalah metodologi kajian, seterusnya adalah pendapatan dan perbincangan, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Pertama sekali adalah pengenalan mengenai NGO. Jadi apakah itu NGO? NGO merupakan organisasi sukarelawan yang tidak berkepentingan politik maupun keuntungan dalam memberi khidmat terhadap masyarakat, sama ada dalam bentuk bantuan, servis ataupun memantapkan sesuatu polisi awam. Selain itu, NGO adalah pertubuhan yang diasaskan oleh pihak swasta atau pertubuhan yang tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana kerajaan. Aktiviti kebajikan yang dijalankan oleh pihak NGO merupakan hasil dari sumbangan ataupun dana daripada pihak yang mampu dan NGO sebagai wakil bagi pihak mereka. Kajian terdahulu mendapati NGO dapat mengukuhkan kesepaduan sosial dengan membina norma mengambil berat, bersifat prihatin dan menyumbang kepada masyarakat, bertetapan dengan nilai dan norma yang mengukuhkan kesepaduan sosial oleh NGO. Kajian ini meneroka pelibatan NGO dalam menerapkan perpaduan masyarakat melalui program yang dijalankan oleh NGO tersebut. NGO banyak melibatkan diri dalam bidang seperti pendidikan masyarakat dan pengembangan kesihatan, menangani kesihatan khusus, masalah sosial masyarakat dan isu wanita. Seterusnya adalah objektif kajian. Secara umumnya, objektif kajian adalah menjurus kepada peranan NGO dalam aktiviti kesepaduan nasional secara lebih terperinci dan mendalami. Justru, penulisan kertas kerja ini adalah bertujuan yang pertama untuk mengenal pasti peranan-peranan NGO dalam aktiviti kesepaduan nasional. Yang kedua adalah menyenaraikan kepentingan NGO terhadap masyarakat dan negara. Metodologi kajian dapat didefinisikan sebagai kaedah yang digunakan dalam aktiviti tertentu, juga didefinisikan sebagai penerangan untuk kumpulan data. Metodologi kajian pula bermaksud satu kaedah yang spesifik atau cara yang digunakan untuk mengenal pasti, memilih, memproses dan analisa maklumat berdasarkan tajuk yang diberikan. Metodologi kajian ini juga boleh dilakukan dengan membuat rujukan daripada sumber-sumber yang sahih dan asli. Kesahihan dan keaslian maklumat yang diterima penting untuk menjalankan kajian dengan tepat. Sekiranya maklumat itu tidak tepat, setiap isi yang dinyatakan dalam kajian tidak dapat disampaikan dengan baik, malahan mendatangkan keburukan kepada pembaca. Oleh itu, maklumat-maklumat itu boleh diambil daripada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber pertama yang diolah dan belum dicetak, iaitu sumber yang asal yang dijumpai dalam bentuk kata, gambar atau objek seperti kertas, fosil, artifak dan sebagainya. Sumber sekunder pula adalah sumber yang kedua dan terdiri daripada bahan yang ditulis atau ditafsir oleh pengkaji. Contoh sumber sekunder adalah seperti ensiklopedia, surat khabar, jurnal dan lain-lain lagi. Oleh itu, dalam kajian ini kami menggunakan sumber sekunder dengan menggunakan buku, jurnal dan laman web di internet sebagai sumber rujukan kami untuk menjalankan kajian kami dalam tajuk Peranan NGO dalam Kesepaduan Nasional. Dalam konteks ini, segala rujukan yang diperoleh adalah sahih kerana ia bersumberkan daripada laman web yang boleh yakin kesahihannya seperti laman web Harakah Daily dan sebagainya. NGO memainkan peranan yang sangat penting dalam negara kita. Mereka membantu dari pelbagai sudut pandangan, iaitu dari aspek sosial, aspek keselamatan dan aspek pendidikan dan keagamaan. Contoh dari aspek sosial ialah mereka menubuhkan Majlis Pendiam Malaysia ataupun MBM bagi mewujudkan kerjasama dan persefahaman. Penubuhan Medical Relief Society ataupun MERSI untuk memberikan bantuan perubatan
Penubuhan Cina Muslim Malaysia ataupun MACMA yang menjadi jurucakap kepada Cina Muslim di Malaysia. Akhir sekali, Persatuan Mai Kasih yang berfungsi untuk membantu keluarga yang berpendapatan rendah. Manakala dari aspek keselamatan dan hak asasi, contohnya dari penubuhan Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia iaitu SUHAKAM yang mempertahankan hak asasi manusia untuk bersuara, contohnya hak untuk berhimpun. Selain itu, Persatuan Suara Rakyat Malaysia ataupun SUARAM untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan penguatkuasaan undang-undang yang adil. Seterusnya, Kesatuan Kerja Malaysia ataupun MTUC untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial pekerja. Akhir sekali, ialah Sahabat Alam Malaysia ataupun SAM yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan alam sekitar. Manakala dari aspek pendidikan dan keselamatan pula, mereka mewujudkan Taman Sinar Harapan untuk pelajar orang kurang upaya. Angkatan Belia Angkatan Belia Islam Malaysia juga menyumbang terhadap pembinaan masyarakat Islam Malaysia. Yayasan Sejahtera juga bertugas untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan pembangunan komuniti untuk golongan berpendapatan rendah di Malaysia. Global Peace Foundation juga berfungsi mempromosikan inovatif dan pendekatan berasaskan nilai murni. Seterusnya ialah Tech for Malaysia, iaitu merekrut orang Malaysia yang cemerlang dari segi akademik dalam program kepimpinan siswazah 2 tahun dan melabur dalam pengembangan latihan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian saya pula, saya akan membicarakan selebihnya tentang dapatan dan perbincangan daripada kumpulan kami. Memang mungkin ia sudah dibincangkan oleh Faiz sendiri, itu ketua kumpulan kami. Mungkin saya akan memperincikan lebih lagi apa fungsi NGO ini di Malaysia untuk menyepadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia ini. Saya akan memperincikan tentang apa yang mereka lakukan untuk mencapai objektif tersebut. Jadi, let's go. Okey, untuk pertama ialah mereka dapat memfokuskan dalam melakukan aktiviti yang diajukan. Mandat NGO yang berkenaan ditubuhkan untuk menjalankan satu tugas sahaja. Oleh itu, mereka dapat memberi tumpuan kepada satu aktiviti dari semasa ke semasa, sama ada untuk membantu masyarakat atau memperjuangkan isu-isu yang khusus. Mereka hanya berminat kepada satu gerakan kerja saja dan tidak mahu disibukkan dengan gerak kerja yang lain yang akan mengganggu tumpuan mereka. Antara aktiviti yang dijalankan oleh mereka ialah aktiviti kesukanan seperti berbasikal. Peluasan aktiviti begini dapat menambah minat kepada golongan pada zaman dasawasa ini, iaitu anak-anak muda. Hal ini dapat membolehkan mereka cenderung untuk berpenat lelah dengan aktiviti yang sihat daripada perkara lain yang tidak membawa faedah. Penganjuran aktiviti sihat serta berfaedah dapat membuatkan anak-anak muda untuk nekat melibatkan diri dengan aktiviti yang meningkatkan stamina dan maupun minda. Walaupun teknologi berseluasa seperti telefon pintar yang menyebabkan ketagihan jika digunakan pada masa yang agak lama. Oleh itu, aktiviti sihat yang dianjurkan oleh bandar-bandar NGO dapat mempromosikan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat dan wajar dilakukan selalu. Bandar-bandar NGO memudah untuk mendekati rakyat. Bandar-bandar NGO mudah menarik ramai daripada parti-parti politik kerana prejudis yang dialami oleh rakyat jelata terhadap parti-parti politik dan orang-orang politik. Kewujudan NGO dikenali sebagai bebas dan berkecuali yang mampu menarik seluruh anggota masyarakat tanpa warna politik mereka. Ini akan berupaya memecahkan tembok-tembok politik yang terbina di dalam kalangan masyarakat. NGO memainkan peranan dalam memenuhi keperluan sosial dalam sektor yang tidak dapat dipenuhi dengan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Isu seperti kesemiskinan dan pengangguran antara kekalangan yang
dihadapi oleh rakyat jelata dapat didengari oleh badan-badan NGO dan sedia untuk membantu. Hal ini demikian kerana NGO dapat membuka peluang dalam mewujudkan organisasi masyarakat tersendiri yang mampu mencerminkan kepelbagaian sesebuah masyarakat. Mereka juga dapat mengisi ruang unik dan penting antara sektor swasta yang hanya mementingkan keuntungan dan kerajaan yang mempunyai limitasi tertentu. Selain itu, badan NGO juga dapat membelakangi rakyat akibat ketidakstabilan politik. Ketika politik negara bergolak seperti hari ini, kesan kepada perjalanan, pentadbiran dan pengurusan negara amat dirasakan. Pada masa inilah peranan NGO sangat penting untuk menjadi kuasa pengimbang dalam negara, terutama ketika parlimen digantung berikutan dengan pengisytiharan darurat. Peranan mereka dapat dirangkumi bahawa NGO berfungsi sebagai civil society yang biasanya memperjuangkan kepentingan awam. Jika dibandingkan dengan zaman dulu dengan zaman sekarang, amat berbeza dari segi pemerintahan yang dilakukan oleh parti-parti politik ini. Apa yang saya boleh katakan bahawa mereka sudah lagi tidak mementingkan lagi dengan hal rakyat kerana kekuasaan adalah prioriti kepada mereka. Bak kata pepatah, harapkan pegar makan padi. Jika salah seorang mereka menolong pun, mereka mengharapkan balasan yang setimpal dengan kebaikan mereka seperti sokongan ataupun undi jika hari pilihan raya umum ataupun PRU sudah tiba. Ada yang mengatakan bahawa NGO tidak mempunyai kuasa besar seperti parti politik. Tapi dengan keikhlasan yang mereka curahkan, mereka mampu menjadi kuasa penentu arah tuju perjalanan negara serta menjadi platform terbaik untuk kita memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat. NGO bukan setakat sahaja membantu rakyat, malah menyokong usaha-usaha kerajaan dalam memantapkan perpaduan masyarakat. Sebagai rakyat Malaysia, kita sudah tahu dan diajar mengetahui bahawa pemerintahan di negara kita ini diketuai oleh Perdana Menteri dan barisan menteri-menteri lain yang berbeza latar belakang di dalam satu kumpulan besar iaitu atau dikenali sebagai kerajaan. Peranan mereka adalah sama iaitu mengusahakan pelbagai cara untuk mentadbir negara dan mempertahankan negara kita daripada anasir-anasir luar dengan mengekalkan adat resam yang jadi turun-temurun sejak nenek moyang kita lagi. Kadang-kadang mungkin pertukaran tahta yang dilakukan setiap 4 tahun sekali, masyarakat mungkin muskil dengan pemerintahan yang berbeza dan ada yang setengah tidak mempunyai kepercayaan dengan dasar yang barisan kerajaan lakukan untuk keamanan negara. Ini kerana ciri kedaulatan negara antaranya adalah pemerintah yang berwibawa serta mempunyai rakyat yang taat dan terikat dengan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Bukan itu saja, rakyat terdiri daripada pelbagai kaum dan agama dan adat resam yang disatukan dalam satu bahasa, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Kewujudan mereka sebagai pengaruh mempengaruhi sentimen positif kepada masyarakat supaya dapat memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjadi tulang belakang kerajaan di mana mereka ingin membuat perusahaan yang sistematik kepada tanah air kita. Kesimpulannya, organisasi bukan kerajaan ataupun NGO telah menjadi satu organisasi yang sangat penting dalam masyarakat kita. Mereka telah menjadi alternatif yang lain kepada kerajaan untuk membantu rakyat dalam kesusahan. Dan mereka juga memainkan peranan yang berbeza mengikut jenis organisasi yang ditubuhkan. Walau bagaimanapun, fungsi utama penubuhan NGO ini ialah berfaksi untuk membantu rakyat dan memberi manfaat kepada masyarakat. Mereka juga telah membantu rakyat dalam pelbagai bidang dengan menjalankan aktiviti kemasyarakatan yang sedikit sebanyak telah meringankan beban rakyat. Misalnya, membantu rakyat dari aspek sosial, aspek keselamatan dan aspek pendidikan. Oleh itu, rakyat dan juga kerajaan perlulah menyokong dan membantu dalam usaha badan-badan NGO ini yang dapat membantu dalam mengharmonikan negara sekaligus
mengukuhkan perpaduan negara.